Assalamualaikum. Hari ini kita bahaskan surah Yasin ayat 64 insya-Allah. Silakan tuan-tuan. Insya-Allah kita akan mulakan sebentar lagi. Siapa yang ada janji dengan sahabat-sahabat untuk menyertai kelas kita, bolehlah masukkan di grup WhatsApp ke macam mana ke. Jadi kita start insya-Allah. Kita bahaskan ayat yang ke-64 ni tuan-tuan dari surah Yasin. Silakan tuan-tuan, silakan. Insya-Allah kita akan mula sebentar lagi. Silakan. Jemput masuk. Siapa yang ada berjanji dengan sahabat-sahabat di WhatsApp group, kawan-kawan surau, adik-beradik ke, sahabat handai ke untuk join kelas kita, boleh bagi tahu insya-Allah. Sebentar lagi kita start. Silakan tuan-tuan, silakan masuk. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-64 ni. Siapa yang baru join kita, kalau tak ada Quran di tangan pun tak apa, insya-Allah. Nanti kita boleh share screen yang sama insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan. Jemput masuk. Silakan tuan-tuan. Siapa yang belum join FB Al-Furqan, silalah tekan follow ke, like ke, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat notification kalau setiap kali kelas kita nak bersiaran insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan. Insya-Allah kita akan mulakan sebentar lagi. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-64 ni insya-Allah. Silakan, jemput masuk. Baik, insya-Allah kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, insya-Allah hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-64 ya tuan-tuan dari surah Yasin ni. So tuan-tuan yang baru menyertai kita, yang belum follow, tolonglah follow kita punya FB ya. Apa ni format untuk pengajian kita ni khusus untuk pelajar baru ya, yang baru join kita hari ini. Format kita mudah saja, kita akan baca ayat. Ya, tuan-tuan nak follow boleh, tuan-tuan nak semak saja pun boleh. Dan kemudian saya cuba fahamkan tuan-tuan apa maksud terjemahan ayat. Terjemahan ni. Kemudian lepas tu dah faham apa terjemahan dia, barulah kita kaitkan dengan penafsiran. Apalah yang Allah Taala nak sampaikan dalam konteks ayat ini, terutamanya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dengan contemporary punya keadaan lah macam sekarang kan. Kalau kita nak baca tafsiran yang telah ditulis 1000 tahun lepas, 500 tahun lepas jadi agak tak adil dengan agak tak adil lah. Mereka para ulama tu dia mencerita tentang zaman mereka. Jadi ujian tu ujian dia tu tak sama dengan ujian kita hari ni kan. Jadi kalau semata-mata kita ambil penafsiran mereka tanpa kita rujukkan pada sesuaikan dengan keadaan hari ni, barangkali pada sesetengah orang itu tidaklah tak seimbang tak seimbang ataupun tak adil lah kita nak menghukum orang sekarang ni, tapi kita tengok daripada penafsiran orang yang 1000 tahun lepas. Jadi sebab tu saya suka bawa pada hal-hal yang berkaitan dengan hari ini punya kejadian tuan-tuan, di samping kita jadikan ulama-ulama dulu kala tu reference ataupun pandangan mereka tu sebagai panduan kita untuk mentafsirkan ayat. So kita samakan penafsiran mereka dengan penafsiran kita, cuma kita ambil keadaan hari ini, macam tu maksud dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selepas kita bahaskan tentang tafsiran ayat, dan di hujung nanti baru kita akan bahaskan soal yang hal yang berkaitan dengan teknikal ayat teknikal bahasa Arab Al-Quran. Baik tuan-tuan, saya baca dulu ayat ni, so tuan-tuan boleh follow lah insya-Allah ya. Sebentar ya. Ni ayat dia yang tengah ni, ayat 64 ni. Alright, ni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Islauha al-yawma bima kuntum takfuruna, kata Allah Maksudnya ialah masuklah oleh kamu ke dalamnya Masuklah oleh kamu ke dalamnya pada hari ini bima kuntum takfurun, dengan apa yang telah kamu kufurkan, dengan apa yang telah kamu ingkari. Masuklah oleh kamu dalam neraka. Ha ni rujuk kepada neraka Jahannam tersebut. Rasakan oleh kamu, masuklah oleh kamu ke dalamnya. Rasakanlah kamu oleh neraka rasakan oleh kamu akan neraka Jahannam tersebut. Rasakan pada hari ini dengan apa yang telah kamu ingkar, dengan apa yang telah kamu ingkari semasa kamu hidup di dunia tuan-tuan So ayat ni tentulah sambungan daripada ayat yang sebelum ini Dalam ayat sebelum ini Allah Taala menyebut inilah dia neraka Jahannam yang kamu telah dijanjikan ataupun dengan neraka Jahannam yang kamu telah diancam dengannya semasa kamu hidup dulu Jadi selepas neraka Jahannam tu dekat depan mata, hari ini Allah Ta'ala kata dah jumpa depan mata kan, masuklah kamu ke dalam neraka Jahannam tersebut. Rasakan oleh kamu pada hari ini dengan sebab apa yang telah kamu ingkari semasa kamu hidup di dunia dulu. Faham tuan? Faham tak? Faham, mudah kan ayat tu? Masuklah oleh kamu ke dalamnya, rasakan oleh kamu akan neraka Jahannam tersebut pada hari ini dengan apa yang telah kamu kufurkan semasa kamu hidup di dunia ni. Rasalah oleh kamu neraka Jahannam tersebut masuk dalam tu maksud dia kita jangan gelak-gelak tuan-tuan kat sini mungkin kita boleh bercerita dengan tenang dan gembira, tapi cuba tuan-tuan bayangkan macam mana keadaan pada waktu tersebut tuan-tuan Okey, apa yang Allah Taala nak sampaikan dalam konteks ayat ni tuan-tuan pada saya lah, kalau saya tengok yang pertama sekali pada hari tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tu
kita boleh kata Allah ni salah satu daripada sifat-sifat Allah itu ialah ihsan. Ihsan. Ihsan ni kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu tuan-tuan, apa ni, dengan sepatah perkataan ihsan dengan sepatah perkataan bahasa Melayu, dia agak sukar lah, sebab ihsan ni dia merangkumi beberapa sifat lain, tapi yang paling dekat sekali ialah kesian ni, belas kesian. Bolehlah kita kata belas kesian ihsan ni, ataupun apa ataupun berlembut hati, ataupun apa ya. Itulah kita susah nak terjemahkan apa sepatah dengan sepatah perkataan ihsan ni, sebab ihsan ni dia merangkumi beberapa sifat lain, dia merangkumi beberapa sifat lain, kita combinekan dan dia jadi sifat ihsan. Tapi yang paling dekat itulah, termasuklah belas kesian, termasuklah berlembut hati, termasuklah memberi peluang. Itu semua termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan ihsan, tuan-tuan. Baik, pada hari tersebut tuan-tuan, pada hari tersebut sifat ihsan ini kita tak nampak diberikan kepada orang yang masuk neraka, tuan-tuan. Kita tak tengok. Allah ni dia bersifat ihsan. Kita kat atas dunia ni Allah tunjukkan sifat ihsan dia yang dengan sangat, Allah ni maha ihsan lah kita boleh kata. Itu semasa kita hidup di dunia ni, tuan-tuan. Allah bersifat dengan maha ihsan, kasih sayang, belas kesian, Tapi tuan-tuan, bila sampai pada hari ini, tuan-tuan, dalam konteks saya ini kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala tu menunjukkan rasa ihsan dia kepada orang-orang yang masuk neraka tersebut. Rasakan oleh engkau, masuk engkau dekat dalam neraka tersebut. Ya, macam mana kita tak berpandangan begitu? Sebab pada hari tersebut, ahli neraka jahanam ni, orang yang masuk neraka jahanam ni, tuan-tuan, kalau nak minta ringan pun kena tempelak. Bukannya nak menyabarkan orang yang minta, tapi malah bila minta diringan, bukan nak minta keluar pun, minta diringan pun kena tempelak dengan malaikat penjaga neraka tersebut, tuan-tuan. Maknanya memang kita tak nampak ada ihsan di situ, tuan-tuan. Tak ada ihsan di situ. Ya. Minta ringan azab pun kena tempelak oleh malaikat, tuan-tuan. Apatah lagi untuk keluar ke, nak berehat sebentar ke, benda tu memang tak mungkin, tuan-tuan. Itu tak sama macam kita berada dekat atas dunia ni, tuan-tuan. Kita sakit-sakit macam mana pun ada rehat dia, tuan-tuan. Kita teruk-teruk macam mana pun kena musibah ada rehat dia. Paling tinggi pun kita mati. Betul tak? Bila kita mati selesai masalah. Kalau kita mati kerana tenggelam, atau kita mati kerana kecederaan di perut ataupun sakit perut dan sebagainya, kita dikonsider sebagai orang yang mati syahid kalau kita beriman lah, tuan-tuan. Jadi maknanya kalau mati sekalipun, ihsan Allah tu masih kita dapat lihat dikurniakan kepada hamba-hamba dia, tuan-tuan. Tapi dekat dalam neraka ni, tuan-tuan, Allah tidak memberi ihsan kepada orang-orang yang masuk neraka. Ihsan dah tak ada dah untuk kamu. Ihsan dah tak ada dah untuk kamu. Malah, tuan-tuan, bukan sekadar tidak diizinkan, bukan sekadar ditempelak, tuan-tuan, malah Allah gandakan, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan macam mana saya nak kata mereka dapat ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tu bersifat dengan maha ihsan, tapi di sini sifat ihsan Allah Taala tak izinkan diberikan kepada orang yang masuk neraka, tuan-tuan. Sebab apa? Nak minta untuk berehat, nak minta untuk keluar, bukan sekadar tidak diberi, malah didabulkan lagi, diganda-gandakan lagi azab tersebut. Macam mana Allah sebut, yudhaful azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah Taala katakan, yudhaful azabu yaumal qiyamati, dilipat gandakan azab pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dikekalkan dekat dalam tu dalam keadaan terhina, tuan-tuan. Ni Allah Taala gandakan. Minta Allah Taala gandakan azab. Minta Allah Taala gandakan azab tu, tuan-tuan. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal pula tu dekat dalam tu. Kalau dalam penjara ke dalam apa pun, ujungnya keluar juga. Ataupun Nabi Bidayah pun mati kan, masih ada ihsan tu, tapi di sini tak ada, tuan-tuan. Duduk dekat dalam tu selama-lamanya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab cinta pada dunia yang sekejap, orang tersebut akan menyesal selama-lamanya. Bukan seumur hidup tau. Seumur hidup ni selama-lamanya, tuan-tuan. Dalam konteks saya ini kita dapat fahamlah ahli neraka ni, kau tengok dalam konteks saya inilah, tuan-tuan. Ahli neraka ni sebenarnya bukan sekadar ahli neraka ni dia dihina dalam neraka tersebut.
Dihina dan diperbodoh-bodohkan oleh para malaikat dengan izin Allah. Dia dihina dan mereka diperbodoh-bodohkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab antara sebab besarnya ialah itulah perangai mereka masa kat atas dunia tuan-tuan. Ahli neraka ni dia suka menghina tuan-tuan. Dia suka menghina dan dia suka memperbodoh-bodohkan orang lain. So dalam konteks saya ni kalau tuan-tuan tengok sekali imbas seolah-olah orang ahli neraka ni memang dihina dan diperbodoh-bodohkan. Dihina tu memang adalah dalam ayat Quran. Wa yakhlud fihi muhana. Tadi kan saya baca ayat tu kan. Wa yakhlud fihi muhana. Kekal dan mereka terhina dekat dalam tu. Memang dihina dia. Mereka dihina dekat dalam neraka tersebut tuan-tuan. So dalam konteks saya ini menunjukkan ahli neraka ni dihina dan diperbodohkan. Dihina dan diperbodohkan, tuan-tuan jangan salah faham tahu apa beza dia tahu dengan bakaran api neraka. Kalau kita bakar fizikal kita yang sakit tau. Fizikal kita ni yang mengalami kesakitan. Betul tak? Tapi kalau tuan-tuan kena hina, tuan-tuan tak luka, tahu. Betul tak? Kita hina dan kita diperbodoh-bodohkan. Tuan-tuan tengok tak ada luka, tak ada bengkak pun tak ada. Tapi dalam hati tuan-tuan macam ni. Tu maksud saya. So mereka ni dihina dan diperbodoh-bodohkan. Sebab itulah sikap mereka semasa di dunia ni tuan-tuan. Dan Allah balas balik kepada mereka. Allah balas balik kepada mereka dengan amat menyakitkan mereka secara fizikal dan secara mental juga. Mereka menghina dan memperbodoh-bodohkan dan memperolok-olokkan orang Islam dan cuba menipu Allah semasa mereka di dunia kan tuan-tuan kan. Jadi pada hari tersebut Allah Ta'ala balas bukan sekadar balasan tu dari sudut menyakitkan hati dia orang. Bukan sekadar balasan tu menyebabkan mereka jadi sedih dan menyesal tuan-tuan Malah fizikal mereka tu Allah Ta'ala bakar, Allah Ta'ala hancurkan, Allah Ta'ala Allah Ta'ala bagi perut mereka pecah bila makan buah zakum dan sebagainya. Allah menceritakan kepada kita. Tuan-tuan Jadi Allah Ta'ala balas kepada mereka bukan sekadar balasan untuk menyakitkan fizikal mereka, malah mental mereka juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas. Mereka dekat dunia ni buat apa? Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Betul tuan-tuan? Mereka dustakan Rasul. Kan? Mereka tolak dakwah Rasul tersebut. Serta ada sebahagian daripada mereka memfitnah Allah lagi tuan-tuan. Dia fitnah Allah. Yang jadi Tuhan tu lain kan. Yang ingkar kepada Al-Quran sebahagiannya lagi kan. Yang benci dan ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu lain lagi kan. Dan yang teruk sekali tuan-tuan, Allah pun kena fitnah tuan-tuan. Punyalah jahatnya. Jadi sebab itulah pada hari tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzahirkan ataupun tidak memberikan sifat ihsan itu kepada orang ahli neraka jahanam ni tuan-tuan ahli neraka ni So apa yang dia orang fitnah Allah masa dia orang dekat dalam atas dunia dulu tuan-tuan. Antaranya orang Yahudi lah tuan-tuan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah kata Allah Taala. Ni Allah menceritakan kepada kita orang Yahudi kata apa tu kepada Allah Taala? Allah Ta'ala ni tangan dia terikat, terbelenggu. Maknanya Allah Ta'ala ni kedekut kata. Kemudian Allah Ta'ala sebut ghullat aydiyahum. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Walu'inu bima qalu kata Allah Ta'ala. Ini di awal ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-64 ayat 64 tu awal-awal. Ayat tu panjang ini awal. So dia kata tangan Allah itu terbelenggu, Allah Ta'ala tu kedekut dia kata. Kemudian Allah Ta'ala kata terbelenggulah tangan-tangan mereka kata Allah Taala. Allah Taala balas balik dengan perkataan mereka tersebut kepada mereka. Jadi barangkali orang Yahudi ni memang kedekut lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada tak bukti yang orang Yahudi tu kedekut? Kalau ada tuan-tuan share dengan saya. Tapi Allah Taala sebut dekat ini ghullat aydiyahum. Maksudnya apa? Terbelenggulah tangan-tangan mereka. Walu'inu kata Allah, walu'inu bima qalu dan mereka dilaknat kata Allah Taala. Mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan tuan-tuan. Mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan. So hari ini ramai juga tuan-tuan. Itu orang Yahudi lah. Kita bukan orang Yahudi kan. Kita orang Melayu kan. Jadi kalau dalam konteks saya ni barangkali kita boleh kata ramai orang hari ini yang berkata sesuatu yang tidak sepatutnya kepada Allah apabila mereka ditimpa kesusahan atau kegagalan dalam sesuatu urusan ke kerja ke bisnes ke tak dapat kan ataupun gagal dalam pemilihan ke apa benda kan jadi mereka selalu menyalahkan Allah Taala dan mengatakan sesuatu yang buruk mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi macam mana Allah Taala tak marah pada mereka
Bila mereka mati dalam keadaan degil dan tak sempat bertaubat lah. Bila mereka mati degil dan tak sempat bertaubat tuan-tuan. Ya, masa tu Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada mereka masa nak masuk neraka, masuk dalam tu kata Allah Taala. Masuk dalam tu. Rasakan azab Allah. Masuk dalam tu kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Hari ini apabila mereka mati dalam keadaan degil dan tidak bertaubat, maka dikatakan kepada mereka, rasakanlah kamu azab neraka Jahanam ini. Inilah akibat daripada degil, sifat degil dan sombong kamu semasa di dunia dahulu. Inilah akibat dari sifat degil dan sombong kamu semasa di dunia dulu. Ingat tak ujung ayat tu apa Allah Taala kata? Kan? Bima kuntum takfuruna, dengan apa yang telah kamu kufurkan dekat atas dunia. Islau hal yauma bima kuntum takfuruna. Bima kuntum takfuruna, dengan apa yang telah kamu kufurkan semasa kamu di dunia dulu. Degil kata Allah Taala. Ini masuk neraka hari ini sebab apa tahu? Sebab sifat degil dan sombong kamu semasa kamu hidup di dunia dulu. Tapi beruntunglah orang-orang yang bertaubat, tuan-tuan. Beruntunglah orang-orang yang bertaubat. Saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, dia merupakan zat yang sangat baik, tuan-tuan. Dia merupakan zat yang sangat sangat sayang pada hamba-hamba dia, tuan-tuan, dan ditunggu bilalah hamba dia nak bertaubat. Bilalah hamba dia nak bertaubat, tuan-tuan. Saya pernah jelaskan pada tuan-tuan dulu berapa ramai sahabat-sahabat Nabi yang pada asalnya dia memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul ke tidak? Dalam peperangan Badar, kemudian dalam peperangan Uhud, kan. Jadi ramai yang menyerang Rasulullah, yang cuba mencederakan Rasulullah, yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya mereka itu diberi hidayah oleh Allah. Tuan-tuan ingat tak? Mereka diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Betul kan tuan-tuan? Jadi maknanya saya nak sebut ni, Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat baik, tuan-tuan. Dia tunggu bilalah masa kita nak kembali kepada dia. Bila masa kita nak kembali kepada dia, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita tak termasuklah dalam golongan yang Allah Taala cerita ni. So apa peranan kita, tuan-tuan? Apa peranan kita? Apa yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ni, tuan-tuan? So antara bendanya ialah hidayah tu datang dari Allah sebenarnya. Walau apa pun yang seseorang tu lakukan, sejahat mana pun dia, pengampunan Allah tu jauh lebih besar daripada kejahatan yang dia buat, tuan-tuan. Kita datang walaupun dosa besar dunia dan segala isinya pun, kalau Allah nak ampunkan kita, dia akan ampunkan, tuan-tuan. Itu adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla untuk memberi keampunan kepada kita, tuan-tuan. Sebab tu saya selalu sebut, jangan tinggalkan amalan baik walaupun kecil, walaupun sikit. Jangan tinggalkan satu amalan baik walaupun sikit. Kalau datang depan mata kita kan, kita selesaikan. Kalau kita tak boleh selesaikan semua, kita selesaikan sebahagian, tuan-tuan. Sebab apa tahu? Sebab yang datang pada kita tu rezeki kita lah, rezeki kita. Dan itu sebenarnya adalah hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Katalah sebelum ni kan, sebelum ni tuan-tuan, ni contoh tuan-tuan, katalah tuan-tuan malas untuk solat malam ke, malas untuk solat berjemaah kan. Lepas tu tiba-tiba kan tuan-tuan satu hari tu tak sengaja dengar kuliah, barangkali daripada radio ke, atau dari YouTube ke, anak buka ke, isteri buka ke, suami buka kan. Jadi di situ menceritakan tentang solat tahajud, tuan-tuan kan. Jadi tiba-tiba tuan-tuan rasa teringin nak solat tahajud. Jadi itu kita panggil hidayah irsyad, tuan-tuan. Yang keluar daripada radio yang ustaz tu cakap itu hidayah irsyad tau. Tapi yang sampai dekat dalam hati kita ni, tuan-tuan, yang Allah Taala campak kata itu hidayah taufik dia panggil. Tapi tuan-tuan jangan tolak, malam tu tahajudlah. Janganlah tuan-tuan kata aku ni belum sedia lagi lah. Bila tuan-tuan nak sedia? Ataupun ada orang cerita tentang puasa sunat, contohnya kan Isnin Khamis ke, try. Bila kita dengar orang bercerita tentang puasa sunat. Sebab tu penting kalau tuan-tuan selalu dengar kuliah, tuan-tuan tahu. Sebab kuliah-kuliah ni memang boleh membuatkan kita jadi insaf, membuatkan kita jadi sedar, membuatkan kita jadi bersemangat untuk melakukan sesuatu ibadat. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan malas nak puasa, buka YouTube cerita pasal puasa. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ni malas sangat nak solat malam, buka cerita YouTube ustaz-ustaz bercerita tentang solat malam. Kalau tuan-tuan malas untuk solat berjemaah di masjid atau surau, buka YouTube yang menceritakan tentang solat kita ada beratus-ratus ustaz, tuan-tuan. Pilihlah yang mana tuan-tuan suka, asalkan tuan-tuan ustaz tu menceritakan sesuatu yang benar daripada Allah dan Rasulullah, so terimalah, tuan-tuan.
So memang beruntunglah orang-orang yang sempat bertaubat, tak adalah dia rasa keadaan ini. Tak adalah dia rasa Allah Taala kata masuk kau dekat dalam. Kita apa? Kalau orang yang sempat untuk bertaubat So kita ketahuilah hanya Allah yang mampu memberi hidayah taufik, hidayah taufik dan hidayah kan, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah irsyad memang kita boleh buat, seperti mana yang saya pernah sebut. Ni hidayah cuba memberi hidayah irsyad lah setakat mana saya mampu pada tuan-tuan, dan Rasulullah sendiri pun dia hanya boleh memberi hidayah irsyad saja. Tapi hidayah taufik tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu berikan. Sebab tu pak cik dia Abu Talib walaupun dicuba diberi hidayah irsyad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hidayah taufik tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu memberi, tuan-tuan. Hanya kurniaan Allah yang maha kuasa. So mungkin ada lagi benda-benda yang tuan-tuan boleh keluarkan tafsiran ataupun mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan dalam ayat ni, tak ada masalah. Tapi setakat ni itulah yang saya nampak dalam konteks ayat ni. So kita tengok dalam hal yang berkaitan dengan teknikal, tuan-tuan ya. Baik. Ni ayat ni kan, islau hal yauma bima kuntum takfuruna kalimat yang pertama yang tuan-tuan jumpa dalam ayat ni ialah islau. Islau maknanya masuklah oleh kamu. Masuklah oleh kamu. Islau, masuklah oleh kamu. So ini kalimat isim ke fa'il ke haraf. Tu perkara pertama yang tuan-tuan kena tahu. Ini tengok dia punya pattern ataupun dia punya susunan yang tuan-tuan kena tahu. Yang pertama tuan-tuan kena tahu tu isim ke fa'il ke haraf. Itu perkara pertama sekali yang tuan-tuan mesti kena tahu. Kemudian bila tuan-tuan dah kenal pasti dia isim atau fa'il atau haraf, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dalam kalimat isim atau fa'il tersebut. Ni kita akan ajar dalam kita punya program Al-Furqan yang selalu saya sebut. Ni ada pun dia punya. Ikuti kelas WhatsApp Al-Furqan, tulis saya berminat, WhatsApp ke 019-5119-000, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kalau tuan-tuan nak join kelas kita. Baik, saya sebut lagi sekali. Perkara pertama yang tuan-tuan kena tahu, itu isim ke fa'il ke haraf. Kalau kalimat isim dan fa'il, dia memang ada 3 maklumat ni. Haraf tak ada. Dia ada jantina, jumlah dan ganti nama. Selepas tuan-tuan jumpa jantina, jumlah dan ganti nama, barulah tuan-tuan tahu apa ganti nama diri tersembunyi dekat dalam dia. So dalam bahasa Arab dia ada 14 ganti nama diri tersembunyi tau. Aku, engkau, dia, mereka, kami, awak, ana maknanya aku, nahnu maknanya kami. Ini semua tuan-tuan boleh download tau. Tuan-tuan pergi dekat www.ustaznasar.com. Ini semua tuan-tuan boleh download. Ni tuan-tuan dengar saya sebut. Jadi untuk isim dan fa'il tadi, tuan-tuan kena tahu 3 maklumat, jantina, jumlah dan ganti nama tau. Jadi bila tuan-tuan dah tahu 3 maklumat tu, barulah tuan-tuan boleh tahu apa ganti nama diri yang tersembunyi dekat dalam tu. Tuan-tuan tengok saya nak tunjukkan betapa mudahnya sistem Al-Furqan tuan-tuan tengok elok. Okey. Sekarang ni katalah kita tengah bahas islau. Islau maknanya masuklah oleh kamu kan? Masuklah oleh kamu. Okey. Masuklah oleh kamu ingat kamu tau. Okey, sekarang ni tuan-tuan peringkat yang pertama, masuklah oleh kamu tu kalimat isim ke fa'il ke haraf. Dia merupakan kalimat fa'il. Kalimat perbuatan. Tapi perbuatan ada 3 jenis. Mudhari' ke madhi ke amar. Masuklah oleh kamu, duduklah oleh kamu, pergilah oleh kamu. Dia fi'il amar. Kalau fi'il mudhari' kamu masuk. Kalau fi'il madhi kamu telah masuk. Kalau fi'il amar masuklah kamu. Ada kamu kan dalam tu kan. Okey, sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu kalau kalimat isim dan fi'il, tuan-tuan kena pindahkan dia ke diagram yang kedua. Kedualah. So dia fa'il tadi kan, bukan isim, dia fa'il. Tak apalah, dua-dua isim dan fa'il mesti kena ada 3 maklumat ni. Okey, jantina kalimat tu muzakkar ke muannas? Jumlah dia jantina dia muzakkar. Sebab apa? Sebab tak ada pi ataupun ta marbutah di hujung tu. Okey, jumlah dia mufrad ke jamak? Kamu. Kamu seorang ke ramai tuan-tuan? Kamu tu ramai jamak. Kalau engkau baru seorang, masuklah oleh engkau. Engkau seoranglah. Tapi masuklah oleh kamu. Kamu tu jamak. So kalimat tu dia kalimat muzakkar, yang kedua jumlah dia ramai. Kamu Kemudian ganti nama diri yang keberapa? Kamu. Tuan-tuan tengok saya saya nak tunjukkan pada tuan. Nak tahu ganti nama diri ni senang. Kalau ganti nama diri pertama ialah orang yang bercakap, aku. Kalau seorang, kalau ramai kami. Tu orang yang bercakap, itu first person. Kalau yang second person ialah orang yang tengah bercakap dengan saya, engkau kalau seorang, kamu kalau ramai. Kalau ganti nama diri ketiga, third person pula orang yang kita ngumpat. Dia tak ada kat sini. Kalau seorang, dia kan, mereka kan. Jadi itu third person. So first person, second person, third person. So kamu tu is second person. Ganti nama diri yang kedua, faham tak? Kamu ialah ganti nama diri yang kedua. Nanti kita tengok balik dekat diagram kita tu tuan-tuan
So, tadi saya ceritakan tentang ganti nama, first person ke second person ke third person. So, kamu tu second person. Jadi kalau second person, tuan-tuan nak pergi first ke second ke third, itulah second, dah second person. Ya. Kalau aku tu first person, tuan-tuan pergi sinilah. Tengoklah perkataan tu apa yang terjemahan kan. Ni kamu kan, kamu tu second person. Kalau mereka tu third person. So, dia second person, tuan-tuan pergi dekat second ni lah, ganti nama diri kedua. Okey, tadi tuan-tuan kata apa tu, masuklah oleh kamu. Itu jantina dia muzakkar ke muannas? Kalimat tu jantina dia muzakkar ke kalimat muannas? Muzakkar kita kata tadi kan. Sebab dalam peringkat awal kita kata tak ada ta marbutah dan tak ada pi dalam kurungan terjemahan dalam bahasa Melayu dia. Okey, kemudian kita tanya soalan lain pula. Tuan-tuan dah tahu dia kalimat muzakkar. Kemudian dia tu, kamu tu seorang ke ramai kamu? Kamu tu ramai. Betul tak? Antum. Kalau seorang engkau, kalau ramai kamu kan. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat islau itu ialah antum. Antum maknanya apa? Antum maknanya kamu lah. Okey, tuan-tuan dengar elok tau. Saya tak habis bahas lagi ni. Sekarang ni tuan-tuan, sistem lama tuan-tuan kena hafal. Sistem baru tuan-tuan cuma tengok diagram. Okay. Sistem yang saya guna untuk tuan-tuan ni jauh lebih mudah. Kalau sistem lama dulu tuan-tuan, dengar sini tuan-tuan kena hafal tau, untuk fi'il madhi dan mudhari' ada 14 sebutan, untuk fi'il amar ada 6 sebutan. Tuan-tuan kena hafal. Bertahun berbulan tuan-tuan kena hafal. Islau apa tu islau tu dia ada 6 sebutan. Dalamnya ada ganti nama diri yang tersembunyi. Jadi hari ni tuan-tuan, sistem yang kita ada untuk bawa tuan-tuan, untuk ajar, untuk jelaskan pada tuan-tuan ni, dia jauh lebih mudah. Hanya dalam 2 saat saja selesai masalah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan kena hafal semua jenis sebutan kalimat perbuatan tu tuan-tuan. Saya bagi tuan-tuan satu contoh lah kalau tuan-tuan tak faham. Kita ambil fi'il madhi. Fi'il madhi katalah duduk. Duduk, orang Arab cakap jalasa, dia telah duduk. Jadi dia ada 14 sebutan untuk jalasa tau. Dengar jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Ada 14 sebutan untuk duduk saja. Kenapa ada 14 sebutan Ustaz? Sebab dalam bahasa Arab ada 14 ganti nama diri. Dia telah duduk, aku telah duduk, engkau telah duduk, kami telah duduk, mereka telah duduk, kamu telah duduk. Itulah 14. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma. Ada 14 sebutan. Tujuan tuan-tuan hafal yang menyusahkan tuan-tuan selama berbulan-bulan, selama bertahun kadang-kadang orang menghafal, tujuannya apa? Tujuannya untuk tahu apa ganti nama diri dekat dalam tu saja. Betul tak? Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, dalam Al-Quran ni, kalau kalimat perbuatan tuan-tuan tak tahu apa ganti nama diri dalam dia, tuan-tuan tak faham ayat tu. Memang tak faham. Sebab apa? Okey, saya bagi tuan-tuan satu contoh. Katalah ayat tu, aku masuk neraka, engkau masuk syurga contohnya. Aku masuk neraka ataupun aku masuk syurga lah. Aku masuk syurga. Aku masuk syurga, engkau masuk neraka contohnya. Aku dengan engkau tu tak tulis tau. Ana adkhulul jannah, anta tadkhulun nar tu kan. Ana dengan anta tu tak sebut. Dia sebut dakhaltu ana adkhulul jannah wa tadkhulun nar contohnya. Ana dengan anta tu tak sebut. Jadi dalam adkhulu tu ada aku tersembunyi. Dalam tadkhulu tu ada engkau tersembunyi. Kalau tuan-tuan tak tahu apa ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat perbuatan tu, tuan-tuan akan baca masuk syurga, masuk neraka. Apa masuk syurga? Siapa masuk syurga? Siapa masuk neraka? Tuan-tuan tak tahu. Sebab tu tuan-tuan wajib kena tahu apa ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat perbuatan kalau tuan-tuan jumpa kalimat perbuatan tu dalam Al-Quran. Dalam sistem Al-Furqan, tuan-tuan tak ada langsung masalah tu untuk tahu apa ganti nama diri tu. Macam mana tahu? Okey, tuan-tuan tengok saya jelaskan kepada tuan-tuan. Kenapa saya kata benda tu tak ada masalah dalam sistem Al-Furqan kalau tuan-tuan belajar? Sebabnya ialah kita ada kamus Al-Furqan. Inilah dia kamus Al-Furqan ni. Tuan-tuan boleh download secara percuma tau. Walaupun tuan-tuan tak masuk kelas Al-Furqan, tuan-tuan boleh download ni secara percuma sebab saya nak seramai mungkin orang ada benda ni. Tapi tuan-tuan tak bolehlah print. Tapi boleh download dalam handphone. Jadi kalau Islam ni tuan-tuan, terjemahan dia apa? Masuklah kamu. Ini ada 2 kalimat. Tengok kita pisahkan dia dengan warna kan. Setiap ini katalah wa tukallimuna ni kan. Ini memang ada 3 kalimat ni. Jadi kita pisahkan dia dengan warna, automatik tuan-tuan akan tahu ni 3 kalimat yang berasingan. Macam islauha ni tuan-tuan, dia ada 2 kalimat berasingan. Yang pertama islau, yang kedua ha. Jadi islau ni yang kita kena bahas dulu. Bila kalimat yang pertama islau, saya tanya isim ke fi'il ke harf? Fi'il. Kalau fi'il apa? Mudhari' ke madhi ke amar? Amar. Perbuatan yang sedang berlaku ke, perbuatan yang telah berlaku ke, perbuatan menyuruh. Ini perbuatan menyuruh Ustaz. Itu jawapan dia. Baik, kalau tuan-tuan jumpa kalimat perbuatan, apa yang perlu tuan-tuan buat? Kena tahu apa ganti nama diri dekat dalam ni.
Kemudian ganti nama diri itu rujuk kepada siapa, dan soalan ketiga, ada atau tidak maf'ulun bih di dalamnya. Mana kita nak tahu soalan-soalan tu Ustaz? Ni peringkat yang kedua kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan. Setiap kali tuan-tuan ni diagram yang kedua, ini pun tuan-tuan boleh download download dekat Ustaz Nasar, www.ustaznasar.com tu, tuan-tuan boleh download semua ni. So kalau tuan-tuan jumpa kalimat perbuatan dalam Al-Quran, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dia. Masuklah oleh kamu. Ustaz, saya tahu dalam Islam tu ada kamu tersembunyi. Dalam konteks saya tu, kamu tu rujuk pada siapa? Tuan-tuan cuba jawab, kamu rujuk pada siapa? Masuklah kamu ke dalam neraka jahanam tersebut. Kamu tu siapa? Tuan-tuan nak kata siapa? Ada yang nak kata Rasulullah dengan para sahabat ke? Salah lah, tentulah bukan. Siapa? Orang-orang yang masuk neraka pada hari tersebut lah, faham tak? Tak kira dia hidup zaman Rasulullah ke, dia hidup zaman Nabi Musa ke, dia hidup zaman kita hari ni ke. Jadi orang-orang yang masuk dalam kriteria tu, itulah orang yang akan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam neraka jahanam tersebut. Tuan-tuan So tuan-tuan kena tahu dirujuk pada siapa dalam konteks ayat tu, tuan-tuan. Faham ke tidak? Okey, yang dirujuk pada yang pertama, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dia, kamu rujuk pada siapa, semua orang yang masuk dalam neraka jahanam. Yang ketiga, tengok kalau ada maf'ulun bih. Maknanya maf'ulun bih tu kamu masuk ke mana? Maf'ulun bih tu yang kena buat. So dalam konteks saya ni, dia masuk ke dekat ha ni. Ha ni maknanya she, tuan-tuan. Masuklah kamu ke dalam nya. So nya ni rujuk pada siapa? Nya ni rujuk kepada neraka jahanam. Faham tak? Okay, al-yauma ni juga merupakan kalimat isim, Di ha ni isim, al-yauma ni isim, Kemudian bima ada dua kalimat, bi dengan ma apa yang, kuntum ni juga, kuntum ni kalimat fi'il. Ini fi'il madhi, takfuruna ni fi'il di fi'il mudhari', tuan-tuan. Tadi saya dah bahas panjang tentang fi'il tu, jadi saya tak nak ganggu tuan-tuan punya kefahaman tentang kenapa kita kena tahu ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat fi'il dalam Al-Quran. Wajib kena tahu. Kalau tak tahu, tuan-tuan tak faham ayat tu. Kalau tuan-tuan belajar sistem lama, perkara pertama yang tuan-tuan akan hadapi masalah ialah macam mana tuan-tuan nak identify setiap kalimat, sebab tuan-tuan tak tahu mana kalimat pertama, mana kalimat kedua, sebab dalam bahasa Arab ni tulisan dia bercantum, kadang cantum 3, kadang cantum 4. Tuan-tuan tak tahu ni kalimat pertama, ni kalimat kedua, sebab dia bercantum tulisan ni, macam ni kita nak tahu kan? Jadi cara kalau dalam sistem Al-Furqan, kita pisahkan dia dengan warna. Kalau ada 4 kalimat yang berasingan tapi ditulis secara melekat, yang mula-mula merah, yang kedua hitam, yang ketiga merah, yang keempat hitam. Bila tuan-tuan nampak ada 4 color dia 4 kali tukar tu kan, so tuan-tuan tahu, oh ni 4 kalimat berasingan Ustaz. Macam islauha tu 2 kalimat berasingan. Nampak? Islau kalimat lain, ha tu kalimat lain. Kalau tuan-tuan tak belajar bahasa Arab, macam mana tuan-tuan nak tahu? Dan perkara tu perkara paling penting untuk tuan-tuan tahu, yang paling utama dan paling awal. Jadi kalau dalam sistem lama, macam mana dia nak ajar tuan-tuan, sedangkan tuan-tuan pun tak tahu nak pisahkan kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat. Dalam sistem Al-Furqan mana ada problem. Tuan-tuan boleh tahu melalui warna. Dan sistem lama, tuan-tuan kena hafal 14 sebutan untuk fi'il madhi, fi'il mudhari', 6 sebutan untuk fi'il amar. Tujuannya apa? Nak tahu ganti nama diri dalam tu je. Faham tak? Jadi sekarang ni sistem Al-Furqan tak payah. Terjemahan di exactly ada dekat bawah tulisan Arab tu. Faham tak? Jadi bila ada, tuan-tuan terus tahu apa ganti nama diri yang tersembunyi dekat dalam tu. Faham tuan? So mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan. Siapa nak belajar dengan Al-Furqan daripada awal, tuan-tuan pergi ke sebut saya berminat, tulis saya berminat dan WhatsApp ke 019 511 9000. InsyaAllah nanti tuan-tuan akan faham bahasa Arab Al-Quran. Dan di hujung nanti tuan-tuan pun boleh faham bila saya mengajar sambil menggunakan bahasa Arab. Bila tuan-tuan dah habis peringkat asas tu, kita akan masuk kelas. Ni tuan-tuan dah faham semua benda tau. Jadi saya convert aja ke bahasa Arab. Dan benda tu masa tu, tuan-tuan akan baca Quran, tuan-tuan akan faham. Dan tuan-tuan dengar imam-imam baca pun tuan-tuan boleh faham. Tapi perlulah latihan sikit. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Siapa yang belum follow, tolong follow saya di Pendidikan Bahasa Arab Al-Furqan di FB. Mudah-mudahan tuan-tuan akan dapat notification setiap kali kita akan bersiaran, insya-Allah. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.